Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini sebenarnya Pika nak kongsikan satu kisah seram pendek yang mana ianya terjadi kepada satu jemaah haji beberapa tahun lepas, dan kisah ni juga pernah masuk dalam newspaper M-Star. Sebab sekarang kan kita dah nak pun raya haji kan. Jadi that's why Pika pilih untuk menceritakan tentang kisah ni kepada anda semua. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Mengikut dalam cerita ni, ada seorang jemaah haji ni, dia merupakan seorang wanita dan Pika bagi nama dia sebagai Ana. Okey, Ana ni kata dia kebiasaannya bila bercakap tentang pergi buat haji, pergi Mekah dan sebagainya, biasanya kita akan selalu memikirkan saat-saat manis kan. Memanglah best kat sana, dan Pika doakan semua umat Islam yang tengah menonton video Pika ni, insya-Allah one day hopefully kita dapat pergi ke Mekah, sama ada kita pergi buat umrah ke, kita buat haji ke kan. Amin amin. Right. So, kata Ana ni kebiasaannya memang berlaku perkara-perkara yang manis, dan sesekali ada juga dia terdengar beberapa kisah mistik, tetapi benda tu tak pernah lagi terjadi dekat dia. Ana juga kata yang kebiasaannya memang dia pernah dengar tentang kisah mistik dan juga misteri. Cuma apabila berada di kawasan Mekah dan juga Madinah, Ana ni diingatkan yang dia ni akan bebas daripada perkara-perkara mistik semacam tu. Tetapi apabila benda tu berlaku dekat diri dia sendiri dan juga beberapa jemaah yang lain, barulah dia terfikir yang sememangnya itu merupakan salah satu daripada dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara mistik ni sebenarnya boleh berlaku di mana-mana sahaja. Jadi, untuk kisah seram kali ini sebenarnya berlaku di sebuah hotel yang terletak kira-kira 3 km daripada Masjidil Haram. Dan kebiasaannya hotel ni memang menjadi pilihan para jemaah lah, sebab katanya hotel ini memudahkan mereka untuk berjalan kaki ke Mina untuk melontar jamrah pada hari-hari tasyrik. Jadi dalam kejadian ni, Ana ni bersama dengan lebih kurang 200 lagi jemaah lain daripada satu agensi pengendali haji ni tinggallah dekat sebuah hotel ni yang terletak kira-kira 700 meter daripada tempat melontar jamrah di Mina. Dan mereka menghuni di hotel itu lebih kurang 10 hari. Kejadian ni sebenarnya berlaku tahun 2017. Maaf, tadi Pika cakap 2019 kan? Okey, cerita ni sebenarnya berlaku pada 2017. Dan kata Ana, pada tahun 2016 dulu, dia pernah juga menetap dekat hotel yang sama. Tapi masa tu, dia tak pernah dengar lagi tentang kisah-kisah yang mengatakan hotel tu seram ataupun hotel tu keras. Tetapi, pada tahun 2017, dia dikejutkan dengan satu soalan daripada salah seorang jemaah yang ada dekat sana yang mengatakan yang hotel tu sebenarnya ada penghuni lain dan keras. Masa tu waktu lunch tau, waktu tengah hari, masa tengah makan tu, sekali Ana ni didatangi oleh seorang jemaah haji yang lain, seorang kakak ni. Lepas tu kakak ni dia tanya satu soalan yang mengejutkan Ana lah. Kakak tu dia tanya Ana, kakak nak tanya, hotel ni keras ke? So, bila terdengar soalan macam tu, Ana ni terkejut kan. So, Ana pun reply lah. Ana kata, tak ada apa pun kot, insyaAllah tak ada apa. Sebab lagi pun dia tak pernah dengar pun pasal tu. Lagipun tahun lepas pun dia pernah duduk juga dekat hotel yang sama ni, dan memang tak ada apa-apa pun yang berlaku. Lepas tu, kakak ni pun cakap, ya ke, sebab orang kata hotel ni keras, hotel ni berhantu, especially dekat level 3. Lepas tu Ana cakap juga dekat kakak ni balik, oh tahun lepas pun dia duduk dekat tingkat 3 juga, tapi tak ada benda-benda pelik pun yang berlaku. Jadi conversation di antara mereka berdua ni pun habis macam tu je lah lebih kurang kan. Dan keesokan malamnya, masa lepas solat Isyak, okay, dan menikmati hidangan makan malam, okay, lepas diorang habis dinner, Ana ni pun decide untuk naik sekejap ke bilik dia. Bilik dia ni dikatakan berada di level 4. Masa dia masuk dalam bilik tu, dia tengok jemaah-jemaah lain ni, okay, kakak-kakak ni tengah duk bercerita. Lepas tu mereka katalah dekat Ana ni, mereka siapalah Ana kan. Lepas tu mereka katalah dekat Ana, mereka ni dah pun mengantuk dan nak tidur lah. Tapi masa tu salah seorang daripada diorang ni, ada seorang jemaah tu yang agak berusia sikit, dia pesan dekat Ana ni. Dia kata, Ana, kalau let's say Ana nak tidur nanti, make sure jangan tutup lampu dan jangan tutup pintu bilik air.
Ana ni dia kata dia tak selesa sebenarnya kalau tidur dengan pintu bilik air terbuka. Sebenarnya kurang elok kan kalau pintu bilik air ni terbuka. Jadi dia rasa kurang selesa, tetapi untuk menghormati permintaan daripada rakan-rakan sebilik ni, Ana pun mengiyakan je lah. Tak lama lepas tu, mereka semua pun tidur lah kan, dan lebih kurang pada pukul 11 malam, Ana ni dia terbangun dan menjerit ketakutan. So dia bangun tu, memang semua orang masih lagi tidur. Maksudnya orang tak dengar lah dia menjerit ketakutan tu. So bila dia bangun, dia pun terus pergi ke bilik air. Lepas tu dia tutup pintu bilik air, tetapi lampu dalam bilik air tu masih lagi dia biarkan terbuka. Tak lama selepas tu, Ana pun sambung tidur seperti biasalah. Dan sekitar jam 3 pagi, ada salah seorang daripada jemaah ni, dia pergi tanya Ana, semalam Ana tak boleh tidur sebab kakak ni cakap, dia nampak Ana ni menjerit dalam ketakutan. Jadi kakak ni tanya juga Ana, kenapa Ana menjerit semalam kan? Sebab kakak nampak Ana semalam dalam ketakutan dan seperti macam orang yang nak menurun. Jadi lepas tu Ana pun bagi tahulah dekat kakak tu. Dia kata mungkin mimpi buruk je lah kot. Sebab dia kata dalam mimpi tu, dia mimpi seperti ada sesuatu yang tengah kejar dia. Sebab itulah mimpi tu macam terbawa-bawa pula kan. Sebenarnya tak adalah ketakutan ke apa pun. Dan masa ni, kakak ni pun cakap, sebenarnya dia kata sebelum Ana ni menjerit ketakutan, dia nampak ada satu lembaga hitam masuk ke dalam bilik dia orang. Lepas tu kakak ni juga bagi tahu dekat Ana, semalam tu sebenarnya dia nampak Ana tu menjerit. Sebab lepas dia nampak lembaga tu, dia terus tak boleh nak tidur sebab dia dalam keadaan ketakutan kan. Jadi dia malam tu dia perhati je dekat Ana ni. Lepas tu dia katalah disebabkan oleh dia terlampau takut, dia memang selalu sangat baca ayat kursi, lepas tu dia baca surah Al-Fatihah dan lagi beberapa surah lah yang dia ingat kan, baca untuk mengelakkan daripada rasa takut sangat lah. Lepas tu Ana dia pun tanya jugalah dekat kakak ni kan, habis tu kenapa kakak dah tak boleh nak tidur kan, dan kakak nampak benda-benda pelik tu, kenapa tak kejutkan saja Ana ni? Lepas tu kakak tu cakap lah, tak tahulah kenapa, tapi sebab dia mungkin sebab dia macam ketakutan sangat. Disebabkan kejadian tu, selepas mereka semua ni pun macam share, kongsi-kongsi cerita lah kan tentang kejadian aneh yang berlaku dekat diorang ni. Jadi mereka pun masa tengah bersembang tu, diorang berbincang jugalah. Jadi bila bincang ramai-ramai ni, semua setujulah untuk bila waktu malam je, bila before diorang semua ni tidur, diorang kena make sure yang pintu bilik air tu tertutup rapat. Sebab diorang takut yang mungkin disebabkan diorang buka pintu bilik air tu yang menyebabkan ada kejadian seram berlaku dekat diorang. Kan pintu bilik air kan tempat jin semua tu duduk kan. Jadi that's why ada orang pun semua setujulah untuk sebelum tidur tutup pintu bilik air tu dulu. Pada masa tu diorang ingatkan semuanya okey lah, tak ada lagi lah kejadian seram yang lain berlaku kan. Tetapi beberapa hari kemudian ada salah seorang daripada jemaah yang lain pula bagi tahu dekat Ana ni. Dia kata malam tu dia tak boleh nak tidur langsung sebab dia terasa seperti dihempap oleh sesuatu. Katanya dihempap oleh satu lembaga yang sangat besar, dan disebabkan oleh takut jugalah dia bacalah ayat-ayat yang dia ingat. Jadi kakak ni pun pernah tanya jugalah Ana kan, Ana pernah tak kena macam apa yang dialami tu, maksudnya dihempap oleh satu lembaga kan. Ana kata tak adalah pula, sebab Ana ni pula dia selalu mimpi seperti dikejar oleh sesuatu. Jadi akak ni dia rasa, bukan setakat dia rasa seram, tapi dia rasa macam meresah lah kan, sebab malam-malam je dia rasa sukar untuk tidur. Sebab kalau dia fikir kalau aku tidur kan nanti benda tu datang. Dia jadi macam tu lah, jadi macam keresahan macam tu kan. Memang kesian lah dekat akak tu. So lepas mereka ni cakap-cakap, bersembang semua kan, pada masa yang sama juga mereka cakap lah antara satu sama lain ni. Mereka cakap kalau boleh kita rahsiakan je lah perkara seram yang berlaku dekat kita dekat sini ni, sebab takut nanti kan benda tu boleh menakut-nakutkan jemaah yang lain pula. Jadi pada masa yang sama juga adalah beberapa geng dia orang ni yang tanyalah kan, kenapa tempat ni macam seram adakah hotel ni dihuni oleh orang semasa bukan musim haji? Itu antara soalan yang mereka tanyalah.
Jadi disebabkan oleh pertanyaan macam tu, Ana ni pun dia decide untuk pergi tanya dekat orang yang jaga hotel tu kan. Dia tanyalah hotel ni sebenarnya dihuni oleh siapa, ataupun ada pernah tak hotel ni jadi kosong. Jadi penjaga hotel tu pun cakap lah hotel tu sebenarnya pada musim umrah selalunya dihuni oleh warga Pakistan, India dengan Turki. Namun ada kalanya hotel tu dibiarkan kosong sebab mostly hotel tu hanya dihuni semasa musim umrah, bukan musim haji. Dan mengikut Ana juga, kejadian aneh yang berlaku dekat diorang tu bukan berhenti dekat situ sahajalah. Sebab ada lagi beberapa kisah lain yang dia tak dapat nak kongsikan. Sebab ada juga kejadian seram yang berlaku dekat pasangan suami isteri ni. Macam tu, dekat tempat yang sama lah. Jadi, dekat sini, apa pandangan korang tentang kisah Pika ceritakan ni? Memang kisah ni sangat pendek, tetapi sebenarnya ia turut memberikan pengajaran jugalah kan. Yang mana kalau Allah tu nak uji kita dengan ujian yang macam tu, apa-apa pun kita akan selalu kena ingat pada Allah SWT. Sebab tak ada benda lain, tak ada makhluk lain yang lebih berkuasa selain daripada dia. Sekiranya kalau kita kena ganggu ke apa, bila once nak kena ganggu ke apa, terus ingat pada Allah. Itu sahaja. Itu je yang paling penting. Okay. So, apapun Pika ucapkan selamat Hari Raya Haji kepada korang semua. Dan itu sajalah video Pika untuk kali ini. Memang sangat ringkas dan sangat pendek. So, apapun seperti biasa, jangan lupa untuk terus tekan butang like, comment and share. Dan juga tekan butang subscribe di bawah. Dan follow Pika di Pika Storyteller punya Instagram. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.